Salam sejahtera semua. Hari ini, kumpulan saya akan membuat pembentangan bagi khusus SCCA 2083 Undang-Undang dalam Komunikasi. Sebelum membentang, biarlah saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Puan Sharifah Hamsiah, Puan Safrina, Puan Jasmine, Puan Dayang Fatimah dan saya sendiri, Jenny Yong. Tajuk tugasan yang kita akan bentangkan pada hari ini ialah isu penyebaran berita atau maklumat palsu. Dalam era globalisasi, kita akan berdepan dengan konsep dunia tambah sempadan, di mana kita telah diperkenalkan kepada teknologi maklumat yang semakin canggih dan maju. Kewujudan dan perkembangan pesat teknologi ini juga telah berjaya melahirkan satu golongan masyarakat yang berteraskan maklumat, berinformasi dan mampu bersaing pada peringkat global. Kita tidak nafikan bahawa kemunculan teknologi maklumat telah membawa perubahan radikal kepada kehidupan manusia pada masa sekarang, terutamanya dalam bidang komunikasi. Oleh itu, kita perlulah pandai membawa diri supaya tidak terpedaya dengan maklumat-maklumat tidak syahir atau propaganda yang diperoleh daripada teknologi yang canggih ini. Isu penyebaran berita atau maklumat palsu. Penyebaran maklumat atau berita palsu merupakan antara satu isu hangat yang berkaitan dengan undang-undang dalam komunikasi di negara kita. Tiada sesiapa pun mampu untuk menolak perubahan gelombang teknologi maklumat tersebut yang turut ditunjani oleh ilmu pengetahuan, maklumat dan ilmu yang berubah terlalu pantas. Walaupun masyarakat diberi kebebasan bersuara dan kebebasan akhbar, tetapi ini tidak bermakna mereka boleh menyalahgunakan kebebasan tersebut untuk mengeluarkan kata-kata atau informasi yang tidak bertanggungjawab. Dan seterusnya, menyebabkan kesejahteraan sosial dan negara terancam. Kebanyakan berita palsu ini adalah tidak diketahui dari mana puncanya. Kandungannya mengundang rasa resah, takut dan mengancam ketenteraman awam. Sesetengah berita yang berunsur fitnah, menjatuhkan maruah negara atau sengaja menimbulkan kemarahan dan kebencian rakyat terhadap negara adalah amat menyedihkan. Untuk bahagian seterusnya, saya akan menyerahkan kepada kawan-kawan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Punca penyebaran berita atau maklumat palsu di kalangan masyarakat yang terakhir pula ialah kegairahan dan mudah terpedaya. Dalam kehidupan kita, tidak kurang golongan masyarakat yang gairah untuk memuat naik atau berkongsi sesuatu berita dengan orang lain. Ini disebabkan oleh mereka ingin menjadi orang yang pertama atau demi populariti diri. Pada masa yang sama, tanpa disedari, mereka telah menyebarkan sesuatu fakta palsu yang mengandungi unsur-unsur fitnah. Tindakan ini boleh mengundang padah di masa depan. Selain itu, terdapat juga kalangan masyarakat yang mudah percaya dengan apa saja yang dilihat dan dibaca dalam media sosial, terutamanya berita yang ringkas dan sensasi. Sebilangan besar pembaca dalam media sosial hanya seronok berkongsi tanpa usul periksa. Ini menggambarkan pemikiran masyarakat yang semakin cetek dan kurang peka terhadap kebenaran kejadian yang berlaku. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi telah menyebabkan penggunaannya menjadi taksub dan terlalu leka dengan apa sahaja yang disuap serta mudah terpedaya dengan informasi-informasi yang sensasi sahaja. Punca penyebaran berita atau maklumat palsu di kalangan masyarakat. Era digital masa kini memaparkan maklumat hanya di hujung jari. Namun begitu, nambakan informasi yang berlega-lega di internet telah mengakibatkan banyak berita palsu disebarkan dengan terlalu pantas. Berikut adalah merupakan punca-punca penyebaran berita palsu di kalangan masyarakat. Yang pertama adalah capaian internet yang mudah.
Berdasarkan data yang diperolehi daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada tahun 2019, seramai 88.6% isi rumah mempunyai sambungan kepada talian internet. Sumber capaian internet yang boleh diakses oleh masyarakat mempunyai perkhidmatan on the go sebanyak 68.1%, tempat kerja 56.4% dan pusat komersial 26%. Sumber lain adalah seperti Wi-Fi percuma sebanyak 36.6%, menumpang capaian internet jiran 38.7%, pusat komuniti 80.2% dan pusat pendidikan 12%. Manakala telefon pintar 93.1% merupakan peranti utama yang mempunyai capaian internet dan diikuti dengan komputer riba 44.2%, komputer meja 28.1% dan tablet 20.4%. Melalui sumber ini, dapat kita simpulkan bahawa kemudahan internet boleh dicapai di mana-mana tempat dengan mudah. Dengan erti kata lain, di negara kita terdapat pelbagai platform penyebaran maklumat dan dengan adanya capaian internet. Dengan ini, penularan maklumat salah atau berita palsu boleh dilakukan dengan mudah melalui laman pesanan ringkas seperti WhatsApp, Telegram, WeChat dan sebagainya. Seseorang individu itu hanya perlu menekan butangnya sekali sahaja untuk mengirim semula mesej yang telah diterima dan menyebarkan dengan berkali ganda tanpa mengetahui kesahihan berita tersebut dalam masa yang singkat. Baik, punca yang kedua ialah penciptaan akaun atau identiti palsu dalam media sosial. Seseorang yang mempunyai niat untuk menyebar berita atau maklumat yang tidak sahih biasanya tidak akan menggunakan identiti sebenar. Tambahan pula, akaun atau identiti palsu boleh direka dan dicipta dengan mudah dalam pelbagai platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Telegram, Instagram dan sebagainya yang telah mendorong seseorang individu itu berani untuk terlibat dalam jenayah cyber tersebut. Penjenayah ini biasanya akan menggunakan gambar profil, nama dan maklumat peribadi yang tidak benar. Terdapat juga kejadian kecurian identiti di media sosial di mana terdapat satu atau lebih akaun yang menggunakan gambar, nama dan maklumat yang sama dengan akaun asal tanpa pengetahuan atau kebenaran pemiliknya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rian Fatimah binti Ong Baim, nombor matrik 251983, akan membentangkan berkenaan kesan penyebaran berita atau maklumat palsu. Berita palsu muncul seiring dengan perkembangan dunia digital yang membolehkan sesuatu maklumat mempunyai agenda tertentu ditulis dan disebarkan dengan mudah, bertujuan untuk memburukkan atau membangkitkan persoalan dalam minda kalangan masyarakat. Bagi individu, kebanyakan orang suka berkongsi maklumat atau berita tidak benar atas sebab keseronokan diri atau hiburan seketika. Tanpa disedari, tindakan tersebut boleh mengganggu perasaan dan jiwa seseorang individu yang mempunyai hubungan secara langsung dengan kejadian kepada maklumat palsu yang ditularkan. Jika tindakan tidak diambil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam tempoh masa tertentu, ia boleh mengakibatkan seseorang itu mengalami kemurungan dan mampu mengancam nyawa mereka sendiri. Di kalangan masyarakat pula, penyebaran berita oleh golongan yang tidak bertanggungjawab
dengan tujuan mewujudkan kebencian dan provokasi dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum adalah amat bahaya. Ianya boleh menjejaskan keharmonian dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat yang selama ini hidup aman damai dalam suasana harmoni. Perkongsian berita palsu yang melibatkan isu-isu sensitif boleh mencetuskan tragedi, boleh menyebabkan keadaan yang huru-hara dan panik antara kaum di dalam negara. Bagi negara pula, penularan berita palsu juga merupakan satu perkara yang amat membebankan negara. Sekiranya penyebaran berita palsu terus dibiar berluasa dan tidak ditangani dengan berkesan, ia mampu menggugat kestabilan negara sehingga ke tahap yang boleh mencetuskan peperangan dan seterusnya berupaya menghancurkan sesebuah negara. Contohnya negara Iraq yang hancur disebabkan berita palsu, iaitu negara itu menyimpan senjata api sehingga mencetuskan peperangan dengan Amerika Syarikat pada tahun 2003. Sekian sahaja dari saya berkenaan kesan penyebaran atau maklumat palsu. Sekian, terima kasih. Undang-Undang Komunikasi yang berkaitan dengan isu penyebaran berita atau maklumat palsu. Yang pertama, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, di mana satu akta yang diperuntukkan di bawah penubuhan SKMM yang mempunyai kuasa untuk mengawasi dan mengawal selia aktiviti komunikasi dan multimedia dan menguatkuasakan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta bagi perkara yang berkaitan. Suruhanjaya adalah diamanahkan untuk memantau dan mengawal penyebaran maklumat palsu terutamanya di laman media sosial berikutan perkembangan semasa di dalam negara. Suruhanjaya akan menjalani siasatan mengikut peruntukan undang-undang secara telus dan adil demi melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seksyen 211-1 Akta Komunikasi 1998 menyatakan apa-apa kenyataan atau komunikasi lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelek sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiayai, mengugut atau mengganggu orang lain adalah tidak dibenarkan. Peruntukan ini menjelaskan bahawa aktiviti seperti buli cyber, pornografi, menghantar virus, menyebarkan fitnah maupun berita palsu adalah satu kesalahan. Seseorang individu yang berkongsi, retweet atau repost forward kenyataan yang mengandungi maklumat palsu yang dibekalkan oleh individu lain juga boleh disiasat dan didakwa di bawah seksyen ini. Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998 pula memperuntukkan mengenai kesalahan penyalahgunaan kemudahan rangkaian maupun perkhidmatan rangkaian. Seseorang itu tidak dibenarkan menggunakan rangkaian atau membuat atau menghantar apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lucah, palsu, sumbang dan mengancam dengan niat mengganggu orang lain. Akta-akta lain yang berkaitan dengan penyebaran maklumat atau berita palsu iaitu Kanun Keseksaan dan Akta Fitnah 1957. Seksyen 49 juga menyatakan bahawa mana-mana individu ada membuat atau menerbitkan sebarang kenyataan tidak benar yang boleh merosakkan reputasi orang lain serta ditulis atau disebarkan dengan niat jahat adalah disabitkan sebagai satu kesalahan jenayah fitnah. Bagi sesiapa yang membuat, menerbitkan atau mengedarkan apa-apa kenyataan, kabar angin atau berita yang boleh mendatangkan khianat awam boleh didakwa di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Tindakan mengapikan mana-mana golongan atau kaum dengan niat supaya melakukan sesuatu kesalahan terhadap mana-mana golongan atau kaum lain juga akan didakwa dan disiasat di bawah undang-undang tersebut. Yang kedua, Akta Hasutan 1948 peruntukan perkara 10 perlembagaan persekutuan setiap individu adalah diberi kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara di Malaysia adalah tidak mutlak dan tentunya tidak memberi hak untuk menyebarkan kebohongan tentang orang lain.
Kebebasan bersuara adalah satu bentuk kebebasan asasi yang diberi kepada rakyat untuk bersuara dan memberi pendapat atau kritikan yang membina, dan bukannya diberi kepada mereka yang mencipta dan menyebar maklumat palsu bagi mencerca negara. Ini kerana penularan berita palsu yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti perkauman, kedudukan raja-raja dan agama boleh mencetus pembalahan kaum dan ketidaktenteraman negara. Terima kasih diucapkan kepada Puan Jasmine Jawai. Saya Sharifah Hamziah binti Wan Bujang akan meneruskan pembentangan mengenai cadangan dan pandangan bagaimana Undang-Undang Komunikasi dapat menangani isu penyebaran berita palsu. Yang pertama, pelaksanaan Undang-Undang Komunikasi. Ia bertujuan sebagai panduan kepada mereka untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan itu betul atau salah, di samping melindungi diri mereka sekiranya menjadi mangsa cyber. Tingkah laku masyarakat juga dapat dikawal dan dipantau, dan seterusnya ia dapat melindungi masyarakat daripada ancaman berita palsu. Yang kedua, pengenaan hukuman, denda dan penjara. Pengenaan hukum denda yang tinggi atau tidak terhad dan penjara maksimum 5 tahun dalam Undang-Undang Komunikasi telah mencerminkan betapa kerajaan memandang serius terhadap isu berkenaan dalam negara. Matlamat kerajaan juga mengenakan hukuman berat adalah untuk mendidik dan mengawal tingkah laku masyarakat daripada menular maklumat tanpa semakan kebenaran atau kesahihan. Pengenaan hukuman denda dan penjara yang berat juga mampu memberi kesedaran kepada orang ramai untuk tidak bertindak sedemikian. Yang ketiga, menyekat laman sesawang yang menyebar berita palsu dan tutup akaun palsu. Usaha SKMM dalam tindakan menyekat laman sesawang, portal dan blog yang dikesan menyebarkan berita palsu. Kuasa turut diberikan kepada SKMM untuk menyah aktif akaun palsu yang telah dikesan. Pihak SKMM juga menyediakan satu platform bagi masyarakat untuk membuat laporan aduan secara atas talian. Yang keempat, kerjasama dengan agensi penguatkuasaan lain. SKMM juga sentiasa memberi kerjasama dengan agensi penguatkuasaan lain seperti Polis Diraja Malaysia PDRM dalam menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan media sosial dan penyalahgunaan internet. Pesalah yang dijatuh hukuman di bawah AKM 1998 juga boleh didakwa di bawah undang-undang lain bergantung kepada kandungan berita atau maklumat yang disebarkan. Secara kesimpulannya, isu penyebaran berita atau maklumat palsu merupakan masalah yang sering dihadapi secara global ekoran perkembangan dalam evolusi teknologi maklumat di seluruh dunia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) telah ditubuhkan untuk mengawal selia segala perkara yang berkaitan dengan aktiviti komunikasi dan multimedia. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 telah digubal dan dilaksanakan bagi memenuhi keperluan pemantauan, pelaksanaan dan penguatkuasaan industri komunikasi dan multimedia yang semakin berkembang dalam negara. Masyarakat adalah disaran supaya tidak terlalu gairah dalam menyebarkan atau berkongsi maklumat yang belum sahih atas kebenarannya, walaupun kebebasan bersuara telah diberikan. Kerjasama antara semua pihak, terutamanya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan pihak berkuasa dengan masyarakat, memainkan peranan penting dalam memerangi isu penyebaran berita. Semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam menjalankan tanggungjawab dengan mengambil tindakan yang efektif bagi mengawal penyebaran berita palsu. Sekian, terima kasih.